Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian dalam bab solat pada hari ini, insya-Allah kita akan membincangkan beberapa perkara, terutama dalam bab muwafiq dan juga masbuq. Sebelum daripada kita masuk dalam bab lebih panjang, suka saya sebutkan definisi masbuq ataupun definisi muwafiq. Muwafiq dalam bahasa yang mudahnya adalah makmum yang sempat ruang ataupun masa membaca Fatihah secara bacaan yang normal, yang biasa bersama dengan imam. Adapun orang masbuk, maksud orang masbuk ini dia tidak ada ruang ataupun masa yang cukup untuk dia membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, sama ada disebabkan lewat ataupun beberapa sebab yang lain. Okey, kita lihat perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah yang pertama kita akan bincang mengenai dengan muwafiq. Okey, diberi keuzuran makmum yang muwafiq ini untuk tertinggal, iaitu tidak bersama dengan imam. Diberi keuzuran tu sampai bila? Sampai 3 rukun yang panjang. Ada berapa masalah itu? Ada 11 masalah yang kita akan sebutkan, iaitu dalam bab makmum dia terlewat 3 rukun yang panjang bersama dengan imam dibenarkan dalam beberapa situasi. Cuma dalam 11 itu kita pecahkan 2. 6 yang tidak ada khilaf di antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Siapa itu Ibnu Hajar, siapa itu Imam Ramli? Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang fiqh mazhab Syafi'i, tuan-tuan perlu tahu antara imam-imam yang utama dalam mazhab kita, iaitu Imam Syafi'i. Memang tuan-tuan kenal lah, yang kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Pengasas adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kemudian yang keduanya Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i adalah kita panggil ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ada ketikanya dia nukilkan daripada fatwa-fatwa Imam Syafi'i, ataupun dia memilih beberapa fatwa yang terpilih. Sebab Imam Syafi'i ini dia banyak fatwa. Ketika mana berada di Mesir, fatwanya lain. Ketika berada di Iraq sebelum berhijrah ke Mesir, fatwanya lain. Jadi sebab itu ada qaul jadid dan juga ada qaul qadim. Ini di antaranya bila mana berhijrah, berpindah ke satu tempat, environment berubah. Bila environment berubah, maka fatwa juga berubah. Tapi kesimpulannya, dalam apa-apa masalah diutamakan qaul jadid, iaitu fatwa Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Cuma adalah pengecualian beberapa fatwa, digunakan fatwa qaul qadim ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Jadi ada beberapa fatwa yang Ashabus Syafi'i mengambil daripada fatwa Imam Syafi'i, dan dia pilih mana fatwa yang terpilih. Dan ada juga yang tak disebut oleh Imam Syafi'i, maka Ashabus Syafi'i sebut, ulama-ulama Syafi'i sebut perkara tersebut. Dan ada ketikanya Ashabus Syafi'i sedikit bertentangan pendapat dengan Imam Syafi'i. Contohnya seperti mana tuan-tuan selalu dengar bacaan Quran untuk si mati, sampai ataupun tidak. Bacaan Quran untuk si mati. Kita baca Quran untuk orang yang dah mati. Kalau di negeri Kelantan tu, sebahagiannya lah sanggup upah orang untuk bermalam di kubur bila orang tu mati, baca Quran 30 isu. Bila bermalam di kubur ni, tuan-tuan tahulah, nyamuk banyak, semua banyak, kena bayar lebih lah. Okey,
Kemudian dalam fatwa Imam Syafi'i, pahala tak sampai tau kepada orang kepada si mati, orang yang membaca Quran. Tapi fatwa ashabus Syafi'i sampai, orang yang membaca Quran pahala yang sampai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Perkara-perkara ini ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat, ada kata sampai, ada kata tak sampai. Tapi yang mana yang tepat, wallahu a'lam, kita tak tahu perkara ghaib. Pahala ni bukan kata kita tak tahu, Nabi pun tak tahu tentang pahala ni. Apa yang Nabi bagi tahu, yang dapat wahyu daripada Allah Taala. Sebab dia perkara ghaib, kita tak tahu. Jadi pahala sampai tak sampai, maka bersangka baik, insya-Allah sampai. Cuma nak pasti tak pasti itu bukan kerja kita. Okey. Kemudian selepas daripada itu, tuan-tuan perlu kenal antara imam yang masyhur, iaitu Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i. Bila mana zaman Imam Nawawi, zaman Imam Rafi'i, Imam Rafi'i tua sikitlah daripada Imam Nawawi, pada tahun yang lebih kurang 600 lebih Hijrah. Pada tahun tersebut ilmu fiqh dah berkembang, dan pada ketika itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini dipanggil muharrir mazhab, penapis mazhab. Banyak fatwa-fatwa sebelum ni daripada Imam Syafi'i, daripada ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, mereka akan tapis, dan pendapat mereka yang diguna pakai. Sebab banyak sangat pendapat, dan pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dia akan tapis, dan pendapat itu yang kita guna. Dipanggil muharrir, penapis mazhab, penapis dalam mazhab Syafi'i. Diguna pakai bila mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i sependapat dalam satu isu. Bila mana dua-dua ni berbeza pendapat, Imam Nawawi pendapat dia lain, Imam Rafi'i pendapat dia lain, maka dikedepankan pendapat Imam Nawawi dulu. Itu tuan-tuan perlu tahulah dalam masalah fiqh. Selepas daripada itu lahirnya ulama terkemudian yang namanya Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli selalunya mereka membahaskan satu perkara yang tidak dibahaskan sebelum ini. Tuan-tuan mungkin biasa dengar bila masuk masjid nak sembahyang apa, tahiyatul masjid ataupun qabliyah itu solat sunat sebelum fardu. Yang mana satu? Ada yang itulah perbezaan antara Imam Ramli dan juga antara Ibnu Hajar. Banyaklah yang kita nak sebut di sini, ada lebih kurang berapa? Ada lebih kurang 5 yang mereka berbeza pendapat dalam masbuk dan juga muwafiq. Okey. Jadi di antara perbezaan antara mereka berdua, Imam Ramli juga Ibnu Hajar, mereka menyatakan macam mana bila mana seseorang itu masuk ke masjid sembahyang, adakah sembahyang sunat qabliyah ataupun dia niat dua-dua sekali saja, aku solat sunat qabliyah dan tahiyatul masjid. Salah satu daripada dua imam ni, mereka berkata niat saja qabliyah secara automatik, tilqaiyan, secara automatiknya tahiyatul masjid dapat. Ada satu lagi, tak salah saya Imam Ramli, dia kata tidak, bahkan kena niat saja aku solat sunat qabliyah zuhur contoh dan tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Taala, barulah mendapat sunat tahiyatul masjid, kena niat. Jadi ada yang kata kena niat tahiyatul masjid baru dapat pahala, ada kata tak perlu niat pun tak apa, secara automatik dapat. Itu dua pendapat ini berbeza di antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli, dan dua-dua ni pendapat ni masyhur di Malaysia kita, mana-mana pun kita guna. Cuma Imam Ramli ini pendapatnya diguna di Mesir. Di Mesir. Di Mesir memang masyhur dengan Imam Ar-Ramli. Dan juga Imam Ibnu Hajar ini Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami adalah yang masyhur di negara Yaman. Mereka berpegang dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Di Malaysia, di Indonesia, kita dua-dua kita pakai, campur semua. Kita tak tahu, kadang-kadang kita pun tak tahu ini pendapat Ibnu Hajar ke pendapat Imam Ramli. Yang penting mazhab Syafi'i. Okey apa dah? Hidup masa sama, betul. Betul. Macam tadi Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Rafi'i lahir dulu, kemudian baru Imam Nawawi.
Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Romli ni beza sikit je lah, tak apa banyak, tapi mereka hidup satu zaman. Okey, masalah muwafiq yang kita nak bincangkan ini untuk orang muwafiq. Muwafiq ini mereka diberi keuzuran. Apa maksud diberi keuzuran? Dibenarkan kepada mereka untuk tinggal ni mana terlewat nak mengikut imam. 3 rukun yang panjang, ada 11 masalah, 6 masalah tidak ada perbezaan pendapat antara Ibnu Hajar juga Imam Romli, dan 5 pendapat ada perbezaan di antara Ibnu Hajar juga Imam Romli. Kita lihat satu persatu. Kita lihat 6 masalah yang utama yang tidak ada perbezaan di antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Bila maksud tak ada perbezaan Ibnu Hajar Imam Romli, itulah pendapat yang satu. Apa dia? Makmum ini bacaannya lambat tu bagaimana? Kerana memang semula jadi dia lambat. Semenjak dia baca awal belajar Quran, memang bacaan dia lambat daripada orang. Boleh baca laju? Tak boleh. Sama ada memang tak boleh baca laju, ataupun bila baca laju dia akan jadi berterabur, jadi kelang kabut. Dia memang kena baca perlahan je. Untuk orang seperti ini, maka diberi tiga rukun yang panjang, diberi kelonggaran. Dia masuk sekali dengan imam. Maknanya imam angkat takbir, lepas tu dia pun angkat takbiratul ihram sekali. Perbezaan dia adalah bacaan dia terlampau lambat. Bila bacaan lambat, imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam i'tidal, dia tak rukuk lagi. Imam sujud, dia tak rukuk lagi. Itu maksudnya bacaan dia lambat. Sampai bila tu? Sampai 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? Iaitu yang pertama rukuk. I'tidal tak termasuk, dia pendek. Yang keduanya adalah sujud yang pertama. Itu rukun yang panjang. Kemudian duduk antara dua sujud, itu adalah rukun yang pendek. Yang ketiga, sujud yang kedua. Itu 3 rukun yang panjang. Okey, jelas 3 rukun yang panjang. Jadi bila i'tidal, duduk antara dua sujud, adalah rukun yang pendek. Bila rukun yang pendek diperpanjangkan, maka batal sembahyang. Sebab tu tidak boleh i'tidal lama-lama. I'tidalnya lama seperti bacaan Fatihah, batal sembahyang dia. Duduk antara dua sujud panjangnya seperti tahiyat awal, maka batal. Sebab itu bukan untuk dipanjangkan zikir. Zikir yang mendatangkan hadis Nabi agak terhad untuk i'tidal dan juga untuk duduk antara dua sujud. Dalam mazhab Hanafi, dia tak ada tumakninah. Tuan-tuan pergi masjid Pakistan ataupun satu lagi masjid India, imam dia bermazhab Hanafi. Tuan-tuan pergi, dia bangun sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sujud yang kedua. Tak sempat nak baca Rabbighfirli pun tak sempat, terus sujud kedua. Tak ada tumakninah. Bagi mereka tak perlu tumakninah pun, sebab dia rukun pendek. Tapi mazhab Syafi'i kita wajiblah tumakninah. Macam tu juga dia rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak sempat rabbana lakal hamdu, dia tak ada tumakninah pun sah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, kerana rukunnya rukun yang pendek, tak perlu tumakninah. Bukan mazhab Syafi'i perlulah tumakninah. Okey, jadi 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk yang pertama, sujud yang pertama. Rukuk memang pertama pun, tak ada yang kedua. Rukuk sekali, yang kedua adalah sujud pertama, dan yang ketiganya adalah sujud yang kedua. Okey, ini 3 rukun yang panjang. Jadi bila mana imam dah rukuk, dia baca terlampau lambat. Dibenarkan sampai 3 rukun yang panjang. Cuma bila orang Arab datang, dia tengok pelik sikit lah. Sebab apa? Dia kata, dia akan beri teguran kepada kita, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam ni supaya ikut. Imam rukuk, kamu tak rukuk. Imam sujud, kamu tak sujud. Duk baca Fatihah tak habis-habis. Tapi orang Arab tengok pelik lah, sebab dia berdasar, dia menggunakan hadis tadi. Cuma perbahasan fiqh mazhab Syafi'i kita, dia agak
ketat sikit dalam bab muafiq dan juga masbuk ni. Okey. Sampai bila ya? Sampai bila diberi kelonggaran untuk orang yang lambat membaca Fatihah? Sampai bila? 3 rukun yang panjang. Dia lambat sampai 3 rukun panjang. Jadi bila imam bangun saja sujud kedua, adakah apa yang berlaku kepada makmum yang baca tadi? Sama ada dia dah habis Fatihah ataupun belum? Dia ada 2 pilihan tu. Kalau dah habis Fatihah, jalan macam biasalah. Maksudnya rukuk, i'tidal, buat laju-laju sikit, rukuk, i'tidal, sujud. Tapi berserta tamakninah lah. Kejar imam untuk rakaat yang berikutnya. Tapi kalau tidak, kalau tak sempat habis, tak apa. Apa yang tak apa? Dia ikut je imam. Imam rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Nanti kita akan perbahaskan lepas ni lah. Apa yang perlu makmum buat. Apa yang perlu makmum buat selepas ni. Cuma tuan-tuan perlu tahu satu perkara yang sangat penting. Bila mana imam 3 rukun yang panjang, imam dah bangun. Bangun tu ada 2 kebarangkalian. Bangun rakaat yang berikut ataupun bangun untuk tahiyat awal. Bangun tu tak batal lagi semayang makmum. Tak batal lagi semayang makmum. Tetapi bila mana imam dah sempurna bangun berdiri tegak, maka pada ketika itu apa yang berlaku, itu yang kita akan bincangkan lepas ni. Cuma tu tak perlu tahu lagi. Kita tengok ada 6 masalah yang utama tu. Untuk orang yang was-was, tak termasuk dalam ni lah, tak termasuk 3 rukun yang panjang ni. Melainkan sekiranya was-was dia ni seperti mana dah semula jadi dah, memang teruk sangat. Kalau orang tengok ni, kita panggil lah 2-3 orang ke, kata dia tengok ini memang orang teruk sangat was-was ni. Kalau ambil wuduk tu, bukan setakat basah baju, macam berenang dah. Makna teruk sangat tu. Dan orang tengok, dia ni macam tak ada harapan nak sembuh penyakit was-was ni, teruk sangat. Kalau sampai tahap begitulah, maka hukumnya hukum dia adalah seperti orang masbuk. Macam mana hukum seperti orang masbuk? Imam tanggung Fatihah dia, sebab dia nak baca Fatihah berpeluh, nak habiskan satu surah berpeluh. Cuma orang yang tak ada penyakit was-was ni, dia rasa benda ni pelik. Tapi orang yang dihinggapi penyakit was-was ni, dia berasa cukup seksa. Nak angkat takbir pun seksa. Bukan kata nak habiskan Fatihah. Maka diberilah kelonggaran kepada orang seperti ini, seperti mana orang masbuk. Macam mana orang masbuk? Imam merukuk, dia rukuk lah sekali dengan imam. Fatihah tak habis, tak apalah, imam tanggung. Sebab apa? Teruk sangat. Sebab nak baca Fatihah sampai berpeluh-peluh. Kemudian masalah yang kedua untuk orang muafiq. Cerita yang pertama tadi orang muafiq tau. Masuk orang muafiq ni, dia datang awal bersama dengan imam. Dia datang awal. Okey. Yang kedua pun sama juga, orang muafiq. Dia sibuk ni baca perkara-perkara sunat, doa iftitahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, semua perkara-perkara sunat dia buat. Cuma dia tak sempat habis Fatihah. Contoh semayang Zuhur lah. Semayang Zuhur, tuan-tuan jadi makmum, Allahu Akbar, rakaat pertama baca doa iftitah dulu lah. Imam pun dia datang awal sekali dengan imam, baca doa iftitah dulu. Elok habis doa iftitah, elok imam rukuk. Imam tak baca doa iftitah. Imam tak baca doa iftitah, makmum baca. Elok makmum habis doa iftitah, imam habis Fatihah, imam rukuk. Imam sunat tak buat langsung lah. Doa iftitah tak buat. Surah lepas Fatihah pun dia tak baca. Dia baca yang wajib Fatihah je. Jadi apa yang perlu dibuat oleh makmum? Apa yang makmum perlu buat? Adakah nak rukuk sekali imam, doa iftitah dah baca, tak sempat baca Fatihah, imam rukuk dulu. Maka pada ketika itu hendaklah makmum diberi diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang untuk makmum menghabiskan bacaan Fatihah dia. Sebab apa diberi kelonggaran begitu? Sebab dia sibuk baca benda-benda sunat tadi. Dia ingat ke imam baca?
Dia sibukkan diri, dia baca doa perkara, benda-benda sunat, doa iftitah, auzubillah. Tiba-tiba imam tak baca langsung, baca Fatihah aja. Elok imam habis Fatihah, imam rukuk, makmum tak rukuk, makmum tak sempat habis Fatihah lagi. Bukan tak sempat habis, tak start lagi pun. Maka pada ketika itu, apa yang perlu buat kepada makmum? Adakah rukuk sekali dengan imam? Tidak. Hendaklah makmum start baca Fatihah daripada awal, walaupun imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud, habiskan Fatihah seperti biasa bagi makmum. Okey? Boleh nampak gambaran tersebut? Itu gambaran kedua. Ini semua adalah orang yang muafiq. Perkara yang ketiga, apabila imam rukuk, makmum tak rukuk lagi, kemudian makmum rasa Fatihah baca tak baca, adakah dia perlu baca ataupun tidak? Adakah dia perlu baca ataupun tidak? Contoh berlaku bila situasi ini semayang subuh. Semayang subuh ni kadang-kadang mengantuk kita, tambah-tambah imam tu baca panjang. Bila panjang, yang awal tu tak mengantuk, tapi bila dah masuk tengah-tengah tu dah mengantuk lah. Sebab apa? Imam baca panjang. Kalau dia baca satu lay tu 4-5 ayat pertama tak mengantuk lagi. Lepas daripada tu mengantuk, tertidur. Tidur ni maksudnya bukanlah tidur nyenyak. Dia kita panggil istilahnya apa? Mamai lah. Dia suara dengar, tapi tak tahu imam baca apa. Tapi dia dengar lah suara bunyi imam baca Quran, tapi dia tak tahu imam baca apa sebab dia ngantuk sangat. Okey. Cuma time imam nak takbir rukuk, Allahu Akbar, time tu baru tersedar daripada mamai dia, Fatihah baca tak baca ni. Dia tak rukuk lagi, makmum tak rukuk lagi. Cuma tadi dia syok, tadi dia tidur, mamai layan mamai dia. Tiba imam Allahu Akbar, baru teringat, Fatihah baca tak baca. Apa yang perlu makmum buat? Adakah dia perlu rukuk je sekali imam kira baca lah tu, ataupun dia tak boleh rukuk, dia kena habiskan Fatihah dia? Maka jawapan dia kena habiskan Fatihah dan diberi kelonggaran kepada dia 3 rukun yang panjang. Apa dia? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua, habiskanlah Fatihah pada waktu tersebut. Okey. Kalau tak sempat habis juga Fatihah, nanti kita akan bincangkan lepas ni. Dia kena ikut step tu, pelan-pelan. Tapi kalau bacaan yang normal, selalunya sempat baca Fatihah. Melainkan kalau imam tu terlampau laju, dia ada kebarangkalian, sama ada imam tu laju sampai dia tak sempat habis Fatihah, ataupun dia baca lambat sangat sampai imam dah masuk rakaat yang berikutnya. Okey. Perkara yang keempat, yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu, perkara yang keempat ni adalah 1, 2, 3, 4 ni semua tak ada khilaf lah, tak ada perbezaan pendapat antara Ibnu Hajar juga Imam Romli. Jawapannya satu. Apa dia? Apabila makmum dia teringat tertinggal Fatihah, makmum dia teringat tertinggal Fatihah. Tuan-tuan lihat perbezaan nombor 3, nombor 4. Perbezaan nombor 3, makmum dia ragu-ragu, dia was-was, tadi dah baca Fatihah ke belum? Sebab dia ngantuk tadi, dia dah baca Fatihah belum? Ragu-ragu. Sekarang nombor 4 ni, makmum teringat tak baca Fatihah lagi, tak baca Fatihah lagi, maka dia kena bacalah, walaupun 3 rukun yang panjang. Oleh yang demikian, kalaulah makmum rukuk sebelum imamnya rukuk, boleh ke makmum rukuk, imam tak rukuk lagi? Makmum mungkin dia bercita-cita untuk jadi imam, cuma orang tak nak lantik dia jadi imam kot. Jadi dia nak cepat daripada imam. Okey, nak cepat daripada imam. Dia nak imam ikut dia. Dia rukuk, lepas tu baru imam rukuk. Perbuatan tersebut tak membatalkan solat tau. Perbuatan mendahului imam tak membatalkan solat. Cuma perbuatan tersebut haram lah. Haram tetapi tidak membatalkan solat. Tuan-tuan, benda ni banyak dalam fiqh. Contohnya isteri, dia puasa tapi tak minta izin suami, puasa je. Sah ke puasa dia? Sah, tapi puasa tersebut haram lah. Sebab apa? Puasa isteri kena minta izin suami tu. Walaupun bagi tahu benda apa, esok saya nak puasa, okey, tak apa. Jadi kalau suami tak bagi puasa, masuk puasa ni puasa sunat lah, puasa fardu tak ada masalah. Puasa fardu memang wajib.
Puasa fardu kalau suami larang baru kena puasa, wajib puasa. Jadi puasa sah, cuma haram. Begitu juga dalam sembahyang, kita mendahului imam satu rukun lah, cerita satu rukun. Imam tak rukuk, kita rukuk dulu. Perbuatan tersebut adalah haram. Sembahyang sah. Seperti mana kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua harakat je. Sembahyang batal. Sembahyang tak batal. Tu Fatihah tu wajib. Memang wajib. Tapi bacaan tersebut haram lah. Haram tapi tak membatalkan solat lah. Bacaan tu haram. Sebab apa bacaan tu haram? Sebab tak ikut hukum tajwid. Suruh panjang 6, dia pergi panjang 2, dia pergi panjang 4. Jadi tak ikut hukum tajwid tu haram. Sebab kan baca Quran dengan bertajwid fardu ain. Siapa tak baca fardu ain haram. Sebab kalau haram, batal sembahyang lah. Sembahyang tak batal, Fatihah dia pun tak batal. Fatihah dia sah, cuma bacaan tersebut haram. Sebab tu kadang-kadang sebahagian kecil ustaz-ustaz dia semangat untuk mengajar tajwid ni. Salah ni tak sah sembahyang. Salah ni tak sah Fatihah. Tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Masalah tu terlampau detail lah. Kita tak boleh secara umum kita buat tu. Siapa salah Fatihah, salah Fatihah, tak sah Fatihah dia, tak sah sembahyang dia. Jadi perkara tu berat tu. Kita tengok kesalahan jenis macam mana. Macam kesalahan saya bagi tadi, waladdallin 6 harakat, dia baca 2 harakat, 4 harakat, tak batal pun sembahyang dia, cuma haram je lah. Okey. Jadi ceritanya dalam masalah yang keempat ni, dia rukuk sebelum dari imam. Bila dia rukuk sebelum daripada imam, dah start dah was-was dah. Dah baca Fatihah ke tak lagi. Yang siapa suruh rukuk awal daripada imam? Bila rukuk awal daripada imam, dia dah keliru. Tadi baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Tapi dia dah rukuk lah. Maka pada ketika itu hukumnya wajib dia naik, bangun balik untuk membaca Fatihah. Seperti mana seseorang dia teringat apa tu? Teringat tertinggal Fatihah sebelum imam dia rukuk, maka wajiblah dia mengulangi Fatihah dia. Tuan-tuan nampak gambaran yang pertama adalah bila mana imam rukuk, makmum tak rukuk lagi, tapi makmum ragu-ragu dah baca Fatihah ke belum, ulang balik baca Fatihah sekali lagi. Dia anggap dia belum baca. Situasi yang keduanya dalam nombor 4 ni, dalam masalah keempat ni, antara cabangan masalah yang keempat, imam rukuk dulu. Bukan imam, makmum rukuk dulu, imam tak rukuk lagi. Tetapi makmum tu rasa was-was, dah baca Fatihah ke belum? Makmum tu kena bangun, baca Fatihah balik. Situasi yang pertama, imam rukuk dulu, makmum tak rukuk lagi. Cuma makmum ni rasa was-was, baca Fatihah ke tak? Kena baca Fatihah sekali lagi. Situasi yang kedua, makmum rukuk dulu, imam tak rukuk lagi. Bila makmum rukuk, makmum tu rasa was-was, dah baca Fatihah belum? Berdiri balik, bangun, membaca Al-Fatihah sekali lagi. Semula baca sekali, sebab dia tak tahu dia baca ke tak. Okey. Adapun kalaulah seseorang itu ragu-ragu pada bacaan Fatihah, ataupun dia teringat tertinggal Fatihah selepas daripada rukuk, selepas dia dah rukuk, dan juga imam pun dah rukuk sekali, maka tak boleh berpatah balik lah. Bahkan dia kena sembahyang seperti biasa ikut imam, tambah 1 rakaat selepas daripada imam beri salam. Masih dalam isu masalah yang keempat. Tadi masalah pertama apa? Imam dah rukuk, makmum tak rukuk. Situasi yang kedua, iaitu makmum rukuk, imam tak rukuk. Situasi yang ketiga paling mudah. Imam dah rukuk, makmum pun dah rukuk. Was-was tu timbul bila makmum dah rukuk. Dah baca Fatihah ke belum? Ini pun kadang-kadang jadi juga sembahyang subuh. Mengantuk. Imam Allahu Akbar, dia buat Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar baru teringat, dah baca Fatihah ke belum?
Dia tak boleh bangun balik lah. Dia tak boleh bangun balik sebab dia dah rukuk, imam pun dah rukuk. Jadi apa yang dia perlu buat, apa yang makmum perlu buat, makmum dia perlu ikutlah imam. Siapa suruh dia dah rukuk? Bila dah rukuk tak boleh patah balik lah. Sebab apa tak boleh patah balik? Sebab dia ikut imam. Imam dah rukuk, dia dah rukuk. Jadi apa yang dia perlu buat, ikut saja imam, apa yang imam buat sampai imam beri salam, dia tambah satu rakaat lagi lah. Sebab seolah-olah rakaat tersebut dia tak baca Fatihah lagi, dia tambah satu rakaat. Okey, itu situasi yang masalah keempat. Masalah kelima, dan tak ada perbezaan pendapat antara Ibnu Hajar juga Imam Ramli. Apabila makmum tunggu apa tu? Tunggu saktah imamnya, untuk imamnya untuk makmum membaca Fatihah pada saktah tersebut, tetapi imam tak saktah, sama ada imam rukuk ataupun imam baca surah selepas Fatihah. Tuan-tuan, untuk jadi imam, perkara yang kita perlu tahu adalah selepas daripada imam membaca Fatihah, disunatkan bagi imam memberi ruang kepada makmum membaca habis Fatihah. Membaca habis Fatihah itu sunat. Membaca sampai bila tu? Sampai habis lah. Sampai makmum habis baca Fatihah secara normalnya lah. Kalau kita kata bacaan normalnya 25 saat habis bacaan Fatihah, maka pada ketika itu imam lepas waladhdallin amin, imam diam selama 25 saat. Kalau 25 saat tu adalah bacaan Fatihah yang biasa. Lepas daripada itu baru start surah. Yang imam diam itulah dipanggil dalam term istilah fiqahnya dipanggil saktah. Saktah ni ada dua. Kalau tuan-tuan letakkan saktah dalam ilmu tajwid, dia lain. Saktah dalam ilmu tajwid bermaksud berhenti dan sambung semula dengan lafaz yang sama. Contoh tuan-tuan baca Yasin, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza, sampai mana? qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi min marqadina hadza, min marqadina tu berhenti, tapi tak ambil nafas barulah untuk hadza ayat lepas tu, sambung terus. Itu term saktah untuk ilmu tajwid. Dalam surah Al-Qiyamah pada kalla apa? Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa, wa qila man raqa. Itu saktah lah. Saktah bermaksud berhenti dan mengambil nafas yang menyambung bacaan dengan nafas yang sama, dengan nafas, bukan lafaz, nafas yang sama. Itu saktah. Cuma saktah dalam term solat, term saktah ni dalam solat adalah maksudnya apa? Memberi ruang kepada makmum untuk membaca surah, membaca sebahagian surah ataupun habis surah Al-Fatihah habis. Sampailah makmum habis, maka barulah imam start membaca surah. Isunya di mana dalam bab muwafiq dan juga masbuk di sini, isunya makmum dia tak baca Fatihah sekali imam. Dia boleh dia baca Fatihah sekali imam. Imam baca Fatihah sembahyang maghrib, makmum pun baca sekali dengan imam. Boleh. Cuma makmum disunatkan lepas tu baca. Lepas imam baca Fatihah, lepas tu baru disunatkan makmum baca Fatihah. Bukan disunat, wajib makmum bacalah. Tempat tersebut disunatkan, bacaan Fatihah tu wajib. Tuan-tuan perlu tahu, membaca Fatihah bagi makmum selepas daripada bacaan imam Al-Fatihah, tempat yang sunatnya adalah selepas imam baca Fatihah. Itu sunat baca. Fatihah tu sendiri wajib. Cuma tempat di mana? Tempatnya yang sunat adalah selepas daripada imam baca Fatihah. Baca sebelum, baca bersama dengan imam boleh, tak ada masalah, tapi tak sunat lah. Fatihah tu wajib. Okey. Cuma isu yang kita nak bangkitkan di sini, makmum ni dia bersangka baik dengan imam. Dia ingat ke
imam nak bagi ruang untuk saktah, untuk makmum baca Fatihah. Last sekali selepas waladdallin amin, tak bagi ruang pun, terus bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja, terus. Maka tetap walaupun imam tak bagi ruang kepada makmum baca Fatihah, makmum tetap kena baca Fatihah. Tetap kena baca Fatihah. Bahkan yang lebih teruk lagi, kalau imam tu rukuk terus, dia baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia diam sekejap, tarik nafas, ingatkan nak baca bismillah, Allahu akbar. Jadi tak baca surah dah. Apa yang makmum perlu buat? Dah lah makmum nak baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba imam merukuk pada ketika itu. Selepas dia baca Fatihah, yang penting dia dah Fatihah, dia tak fikir makmum. Imam tak fikir makmum lah. Yang penting dia selesai Fatihah, makmum dia punya hal. Ini imam yang kurang baik lah. Dia tak fikir orang lain, dia fikir diri dia je. Ni kurang baik lah. Orang macam ni kita tak boleh suruh jadi imam lah sekali jadi imam, sebab dia tak fikir untuk kesejahteraan makmum. Okey. Jadi pada ketika itu sama juga hukum dia. Makmum wajib membaca Fatihah. Wajib baca Fatihah, tak kiralah imam baca surah ke tak baca surah ke, tetap makmum wajib membaca Fatihah. Walaupun imam tak bagi ruang, makna tak baca surah, imam terus Allahu Akbar, makmum kena baca Fatihah. Sampai bila tu? Sampai diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang kita sebutkan tadi. Itu masalah kelima. Masalah yang keenamnya, ini semua cerita yang kita cerita daripada masalah pertama sampai ke-6 ni, semua tak ada kena-mengena dengan masbuk. Semua orang muafiq. Apa maksud muafiq? Dia datang sekali dengan imam, makna ruang untuk baca Fatihah tu adalah, dia muafiq. Cumanya dia bersangka baik dengan imam, terlampau sangka baik dengan imam. Bila terlampau sangka baik dengan imam, imam pula tak berhati perut, kita panggil, kepada makmum. Dia ingat ke makmum tadi bersangka baik imam, tak apalah, lepas imam baca Fatihah kami nak baca surah, dia tak bagi peluang baca surah, terus rukuk. Okey, situasi yang keenamnya, apabila imam membaca laju tau pada bacaan Fatihah dan juga surah, dua-dua laju. Dia baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Laju. Yang makmum yang tua lah, tersemput-semput baru nak baca bismillahirrahmanirrahim. Tengok inna syani'aka huwal abtar, baru nak start alhamdulillah. Jadi lemah jantung dia sekejap. Sebab apa? Tak sempat lagi nak baca alhamdulillah, baru bismillah, imam dah habis inna syani'aka huwal abtar. Laju sangat. Makna laju pada apa tu? Pada bacaan Fatihah pun laju, pada bacaan surah pun laju. Siapa yang laju? Imam yang laju. Okey, imam yang laju. Ataupun imam ini lajunya pada bacaan surah saja. Bacaan Fatihah dia steady. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baca steady je. Sampai surah dia speed lain macam. Sampai surah tu dia terus tekan minyak, habis. Paling laju. Qul huwallahu ahadunillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Paling laju, ataupun laju pada tu lagi. Lepas dia habis cerita tentang baca surah ni, makna dalam situasi sembahyang yang baca kuat lah, maghrib, isyak, subuh. Zuhur mana kita nak tahu imam baca surah ke tak. Ceritanya
semayang baca kuat. Semayang Zuhur, Asar, mana kita nak tahu imam baca laju ke tak? Ni cerita semayang baca kuat. Bila masalah baca laju ni, satulah imam baca laju. Yang keduanya, lepas dia baca laju tu, dia menyusahkan orang, dia terus rukuk. Dia rukuk sebelum makmum sempurna habis Fatihah. Walaupun kita kata makmum ni bukan baca lambat, bacaan dia biasa je, steady je. Cuma sekarang ni kelemahannya bukan pada makmum, pada imam. Tadi yang kita nombor 1 tadi tu semua kebanyakannya kelemahan daripada makmum lah. Makmum baca lambat, okey, makmum terlupa dah baca ke belum. Tapi yang nombor 6 ni, isu nombor 6 ni adalah kelemahan daripada imam tu sendiri. Dia yang baca laju, jadi makmum tak sempat habis Fatihah, walaupun makmum tadi bacaannya sederhana. Apa yang makmum perlu buat ni? Apa makmum perlu buat? Tetap kena habiskan juga Al-Fatihah, walaupun dalam masa 3 rukun yang panjang. Dalam tempoh tersebut dibenarkan untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Dalam nombor 6 ini imam baca laju. Nombor 5 imam tak bagi langsung makmum, imam tak baca surah langsung. Nombor 6 masih berhati perut lagi, imam baca cumanya laju, tak sempat nak habis Fatihah. Tetap makmum kena habiskan Fatihah. Cumanya dalam waktu menghabiskan Fatihah itu diberi 3 rukun yang panjang, diberi kelonggaran untuk dihabiskan bacaan Fatihah. Okey, Kemudian ada pun kalau imam ni baca laju pada Fatihah dan dia tak membaca selain daripada Fatihah, fal ma'mum ma'ahu masbuq li'annahu lam yudrik ma'ahu zamanan yasa'ul Fatihah bil qira'atil mu'tadilah. Tuan-tuan nampak tak? Dia ada sedikit perbezaan tau. Nombor 5 dengan nombor 6 ni. Nombor 5 tadi kalau tuan-tuan lihat, imam baca Fatihah. Cuma bacaan imam tu bacaan steady, sederhana. Masalahnya dalam isu nombor 5, imam tak baca surah. Maka pada ketika itu adalah makmum diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihah. Walaupun imam rukuk, walaupun imam i'tidal, imam sujud, dihabiskan Fatihah makmum. Situasi yang ke-6 ni ada satu masalah. Imam baca laju, tapi lajunya pada Fatihah saja dan dia tak baca surah dah. Maka makmum pada ketika itu hukumnya adalah hukum masbuk. Apa masbuk? Tak perlu habiskan Fatihah. Imam baca dalam Fatihah tu daripada awal sampai ke habis satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis baca wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Laju sangat. Bila laju terus rukuk, maka pada ketika itu makmum adakah dia perlukan, dia diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang untuk habiskan Fatihah? Tak. Dia rukuk je sekali dengan imam. Apa beza dia nombor 5, nombor 6? Tuan-tuan lihat, tengok definisi dulu, apa itu masbuk dan juga muwafiq. Masbuk ini adalah tak diberi masa yang cukup untuk membaca Fatihah. Adapun muwafiq diberi masa yang cukup untuk baca Fatihah. Jadi situasi yang kelima tadi, imam baca sederhana Al-Fatihah, dan situasi tersebut sebenarnya makmum boleh je baca Fatihah, cuma tak disunatkan lah. Boleh je baca Fatihah. Jadi sebab itu dalam bacaan yang sederhana, maka makmum lepas daripada imam baca, walaupun imam tak baca surah terus rukuk, diwajibkan makmum membaca Al-Fatihah walaupun 3 rukun yang panjang, diberikan kelonggaran 3 rukun yang panjang. Berbeza dalam situasi yang terakhir, yang ke-6 ni, imam baca surah saja, tapi surah yang imam baca, surah Fatihah tu, surah Fatihah saja laju. Dan bila baca laju, tidak ada ruang yang cukup untuk
makmum membaca Fatihah, kalau makmum baca sekali dengan imam. Jadi seolah-olah bila tak ada ruang itu, maka dikategorikan dia sebagai orang yang masbuk, maka tak perlu habiskan Fatihah, terus ikut imam seperti biasa. Tuan-tuan faham ke tak faham? Tak faham? Keliru. Tak, dia apa hal isu pun, kita kembali kepada definisi masbuk dan juga muwafiq. Masbuk tak ada ruang, tak cukup baca Fatihah. Baca Fatihah 25 saat, dia ada 10 saat je. Muwafiq ini dia ada ruang cukup 25 saat cukup ada. Jadi situasi yang kelima, imam baca biasa je, biasa. Jadi bila imam baca biasa, baca Al-Fatihah, imam tak baca surah, terus rukuk, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab masa tu ada, cuma tak disunatkan makmum baca pada ketika tu, tapi masa tu ada. Situasi yang kedua ni, yang last ni, situasi keenam, imam baca Fatihah saja, sama macam tadi, cuma imam baca laju. Bila baca laju ni, seolah-olah masa tak cukup sepatutnya. Masa tu tak cukup untuk baca Fatihah, seperti orang masbuk. Jadi makmum tadi kalau dia ikut, dia baca Fatihah sekali dengan imam pun, dia tak sempat habis, sebab dia baca laju, imam baca laju. Jadi dikategorikan makmum tadi seperti makmum masbuk, ikut saja imam, tak perlu habiskan Fatihah. Dan kalau tak start Fatihah lagi pun tak apa, terus rukuk bersama dengan imam, sebab dia dikategorikan sebagai masbuk, sebab laju sangat. Okey, enam gambaran ini semuanya diberi apa? Enam gambaran yang secara, yang 6 gambaran yang saya sebut awal-awal tadi, cuma 6 tu kadang-kadang saya ada masukkan beberapa benda luar. Jadi yang 6 tadi adalah diberi kelonggaran sehingga 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang tu sampai bila? 3 rukun yang panjang, 3 rukun yang panjang tersebut adalah sampailah dia sempurna pada rukun yang keempat. Sempurna pada rukun yang keempat. Bila dah rukun yang keempat, maka pada ketika itu memberi kemudaratan, ataupun akan sedikit memberi kecacatan lah kepada semayang seseorang. Okey, contoh, bila mana imam dah sujud kedua, dia tak habis Fatihah lagi. Jadi imam dah bangun sujud kedua tu, dia baru waladdallin, maka pada ketika tu masih boleh lagi untuk dikira, untuk dia kejar imam, rukuk terus, tidak sujud, naik rakaat bersama dengan imam lah. Sebab yang maksud dari 3 rukun yang panjang tu adalah sampailah imam berdiri tegak pada rakaat yang berikutnya. Imam berdiri tegak pada rakaat yang berikutnya, ataupun imam duduk tahiyat awal, bukan bangun daripada sujud. Bangun daripada sujud tu kita panggil muqaddimah, baru nak start rukun baru, tak start rukun keempat lagi. Dia baru nak start rukun baru. Tapi bila dia dah duduk antara 2 sujud, maka pada ketika tu dah, kalau tak habis Fatihah pun, maka dia kena duduk sekali dengan imam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Okey. Kemudian ada 5 isu lah, 5 masalah yang mana ulama antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Ramli berbeza pendapat. Sebab tu tuan-tuan, dalam 5 isu ini tuan-tuan perlu tahu apa yang tuan-tuan perlu tahu. Kadang-kadang pergi dekat masjid, ustaz ni kata lain, pergi dekat surau ni isu masalah yang sama, ustaz ni kata lain, ustaz ni kata lain, yang mana yang betul? Ustaz ni kata Imam Ramli, ustaz ni kata Ibnu Hajar. Sebab kita ni, kita campur semua pendapat, Ibnu Hajar, Imam Ramli, semua dua-dua kita pakai. Kalau di Yaman, mereka akan guna Ibnu Hajar, cenderung kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ar-Ramli di Mesir, lebih cenderung kepada pendapat Imam Ramli. Jadi di Malaysia ni, sebab tu bila ada satu isu, contoh dalam semayang, dalam apa pun bab, ustaz ni kata lain,
Ustaz ni baca isu yang sama tapi jawapan dia lain. Yang mana satu betul? Dua-dua betul. Cuma kita kena tengoklah pendapat Ibn Hajar, pendapat Imam Ramli. Jadi dua-dua betul. Lima pendapat ni kita tak bincang hari ni lah kot. Kita bincang pada masa akan datang insya-Allah. Boleh? Jadi beberapa isu lagi lah. Ada apa-apa soalan ke sebelum tu? Ustaz, kalau macam biasanya orang kita, dia orang keliru, ada orang cakap dulu lah masa kita sekolah, masbuk tu termasuk maksud masbuk tu macam tertiga rakaat. Macam kita dah ibadah rakaat ketiga baru kita dah masuk tu, macam mana tak? Macam mana sekali lagi rakaat yang ketiga? Kan tu dulu kan 20 tahun dulu, ya, ada ustaz cakap masbuk ni maksudnya kita ni masuk tertinggal rakaat. Contohnya ibadah rakaat kedua kita baru sampai, macam tu lah. Itu masbuk juga, betul. Sebab apa bila rakaat yang ketiga kita sampai dipanggil kita masbuk? Sebab berkemungkinan pada waktu tersebut kita sampai, kita tak sempat baca Fatihah bersama imam, masbuk juga. Ataupun masbuk ini istilahnya kita didahului. Tidak didahului, mana kita terlewat lah. Kita didahului oleh imam. Rakaat pertama imam dah buat, kita tak buat lagi, kita belum sampai. Rakaat kedua imam buat, baru kita sampai. Jadi kita dihukumkan masbuk. Maknanya imam dah mendahului kita banyak lah. Jadi kita kena apa, lepas imam bersalam kita kena tambah apa yang kurang. Jadi itu masbuk juga. Cuma definisi masbuk tu adalah yang tak sempat baca Fatihah lah. Tak ada ruang baca Fatihah. Orang yang terlambat pun dipanggil masbuk. Tu lebih kepada definisi bahasa lah, masbuk. Makna imam mendahului. Orang yang terlambat dipanggil masbuk. Masbuk ni makna orang yang terlewat. Okey. Itu masbuk juga. Ada apa lagi? Tak ada apa dah? Cukup atau kita tambah sikit lagi? Cuma kita nak bincang sikit tau. Kita nak tahu apa yang makmum perlu buat. Makmum yang lambat baca yang dah 3 rukun panjang tu, apa yang dia perlu buat? Kalau tak habis lagi baca Fatihah, apa yang dia perlu laksanakan? Itu yang kita nak tahu tu. Kita tengok sikit lah, walaupun 1-2 sekejap, dalam 5 minit lagi. Okey, sekiranya imam zadat takhalluf ala salasati arkanin tawilah, makmum, sekiranya makmum dia lebih daripada 3 rukun yang panjang, sepatut diberi bahasa untuk dia, kelonggaran untuk dia, 3 rukun panjang, habiskan Fatihah waktu tu. Tapi dia tak habis-habis Fatihah. Tak habis-habis Fatihah sampai imam ni dah masuk 4 rukun dah. Dah 4 rukun dah. Dia tak habis Fatihah, makmum tak habis Fatihah lagi. Ni nak bagi tahu lambat sangat makmum kita, tak tahu makmum jenis apa juga macam ni, lambat sangat. Lambat sangat. Makmum tak habis lagi Fatihah. Imam ni dah berdiri tegak dah. Bila dah berdiri tegak dah masuk rukun keempat lah. Rukun panjang keempat lah tu. Ataupun duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat, tak kira tahiyat awal, tahiyat akhir. Bila duduk tahiyat itu dah kira rukun yang keempat lah. Maka pada ketika itu makmum diberi 2 pilihan lah. Apa 2 pilihan? Niat mufaraqah. Apa maksud niat mufaraqah? Makna tak nak ikut imam lah, aku selesaikan diri aku sendiri lah. Laju sangat. Okey. Ada 2-3 hari lalu sembahyang asar, saya sembahyang asar sini. Lambat, masuk-masuk imam baru beri salam. Tambah-tambah asar Haji Kasim jadi imam, memang laju lah. Haji Kasim jadi imam laju. Sembahyang Zuhur asar laju. Walaupun umur dah tua, tapi macam umur 15 tahun punya sembahyang laju. Jadi kita datang-datang imam dah habis sembahyang. Ada kita ikutlah makmum seorang. Makmum tu pun laju, tak sempat kita kejar.
Silap-silap penat lelah kita. Kerja dia. Kita baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dah rukuk lah. Kita baca Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dah sujud lah. Memang kita niat mufaraqah lagi mudah. Sembahyang seorang senang. Laju sangat. Itu pilihan pertama lah. Kalau 3 rukun yang panjang tak sempat habis, boleh nak mufaraqah. Ataupun dia kata aku tak nak niat mufaraqah, aku tetap setia dengan imam ni. Aku nak ikut imam macam mana pun terjadi, tetap aku nak ikut imam. Boleh. Dia ikutlah imam. Dia ikut imam. Kalau imam duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat awal sekali dengan imam. Dia duduk tahiyat awal sekali dengan imam. Tapi sekiranya imam qiyam, imam tak duduk tahiyat awal, imam qiyam pada rakaat yang berikutnya lah, imam qiyam. 3 rukun yang panjang, dia tak habis-habis lagi Fatihah. Dia habiskan Fatihah, tapi dia niat dalam hati dia, ni rakaat ni aku ikut imam lah, aku tak niat mufaraqah, masih lagi setia bersama imam. Okey. Jadi sekiranya imam bangun, maka dia makmum tadi tetap setia bersama dengan imam. Apa dia? Bacaan dia tadi tetap diambil kira. Bacaan dia tadi kan dia, imam dah naik rakaat berikut dah, dia baru waladdallin, baru habis rakaat sebelum tu punya Fatihah baru habis. Jadi dia tak perlu baca Fatihah lah, cukup Fatihah tadi. Tapi lepas imam bersalam, kita tambah 1 rakaat lagi lah, sebab dia terlepas 1 rakaat. Tapi tak perlu ulang lagi dah Fatihah, cukup Fatihah tadi. Silap-silap dia nak ulang sekali lagi, semput dia. Punya lama dia baca Fatihah. Tapi sekiranya imam tak bangun, dia duduk, mana duduk tahiyat lah. 3 rukun yang panjang tadi, imam duduk tahiyat awal, kita tahiyat akhir. Imam kata aku tetap nak bersama dengan imam, aku tak nak niat mufaraqah makmum kata. Maka dia duduk lah, dia duduk tahiyat bersama dengan imam. Dan bacaan Fatihah dia tadi, adakah dia ambil kira ataupun tidak, maka tak dia ambil kira lah, tak ambil kira lah. Kita tambah 1 rakaat lagi sama. Okey, cukup setakat tu lah. Dia ada panjang lagi masalah yang ada, nanti kita sambung lah. Ada apa lagi? Itu sebut sedikit lah masbuk muwafiq. Dia tu sebut sedikit, kita akan baca sikit-sikit lah supaya nampak gambar. Ya. Kita sampai, kita awal ke lambat? Kita masbuk. Masbuk tak dituntut habiskan Fatihah. Kena ikut imam, wajib ikut imam. Imam rukuk terus rukuk bersama imam. Dia tak boleh habis Fatihah. Macam mana kita nak tahu kita masbuk ke tidak? Kita tengoklah. Kalau kita masuk imam bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, maknanya memang tak sempat dah habis Fatihah. So qul huwallahu ahad, Fatihah ada 7 ayat. Qul huwallahu ahad ada 4 ayat dah. Memang tak sempat nak habis lah. Jadi sekadar mana kita sempat baca Maliki Yaumiddin, baru nak start imam dah rukuk, terus rukuk bersama imam lah. Tak perlu kita habiskan surah Al-Fatihah. Gugur tuntutan Al-Fatihah itulah kepada kita sebab kita masbuk. Muwafiq yang tidak gugur, muwafiq tak gugur bacaan Fatihah, muwafiq lawan kepada masbuk. Sebab tu kita bincang beberapa masalah. Diberi kelonggaran sampai 3 rukun yang panjang untuk habiskan Fatihah sebab dia atas nama muwafiq. Title dia atas nama muwafiq. Bila atas nama muwafiq, dia tetap kena habiskan 3 rukun yang panjang. Tetap kena habiskan Fatihah dalam 3 rukun yang panjang. Dia tak boleh, oh tak apalah aku ikut imam, siapa suruh imam tak baca surah? Imam tak baca surah, aku tak perlu baca Fatihah lah, aku terus rukuk bersama imam. Tidak. Kamu punya status kamu adalah muwafiq. Muwafiq tetap kena habiskan Fatihah. Tapi kalau dia datang lambat, secara kebetulan dia datang imam ghairil maghdubi alaihim, dia Allahu Akbar, imam pun rukuk, maka dia rukuk sekali dengan imam sebab memang tak ada ruang untuk baca Fatihah pun, dia dikategorikan masbuk. Tapi orang yang bersama imam tadi kena habiskan Fatihah. Orang yang baru sampai tak boleh habiskan Fatihah walaupun imam tak baca surah sebab ruangan untuk baca Fatihah tu pendek sangat. Tak cukup untuk dihabiskan Fatihah. Okey. Kita sekadar itu dulu, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.